أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Maksudnya, tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah ketua-ketua dari Bani Israel sudah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, iaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, lantikkanlah seorang raja untuk kami supaya kami boleh berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Nabi mereka menjawab, tidakkah harus jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang? Mereka berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian yang kecil dari mereka. Dan ingatlah Allah amat mengetahui akan orang-orang yang zalim. Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami, sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan ia pula tidak diberi keluasan harta. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya, yakni Talut, menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dan lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah Allah jugalah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah amat luas rahmatnya dan penggunaannya, lagi meliputi ilmunya. Dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu, dan berisi sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Harun. Ia peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi suatu tanda keterangan bagi kamu, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Ayat-ayat yang penuh pengiktibaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan perangai Bani Israel kaum Yahudi di zaman dahulu, supaya jangan diikut oleh orang Islam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Ta'ala menolong mereka dengan mukjizat yang luar biasa, menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya di Laut Merah dengan cara yang menakjubkan, dengan mukjizat tongkat yang dipukul terbelah laut menjadi lorong-lorong. Mereka selamat melaluinya
Firaun ditenggelamkan bersama bala tenteranya. Allah Ta'ala tugaskan mereka berjihad, silih berganti. Pada masa Nabi Musa, Allah Ta'ala suruh mereka masuk ke Palestin dengan jihad. Palestin, negeri yang dibuka oleh Nabi Ibrahim AS yang mereka bangga. Masuklah ke Palestin, tapi dengan berjihad. Di Palestin ada kaum Jabbarin, satu kaum yang besar tubuh badannya. Allah Ta'ala nak uji mereka, percaya pada Allah atau tidak. Walaupun besar tubuh badan, Allah Ta'ala lebih maha berkuasa. Mereka tak mau pergi, takut. Izhab anta rabbaka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi kamu dengan Tuhan kamu. Kami tak mau duduk di sini. Nabi Musa sangat sedih bermunajat kepada Allah Ta'ala. Segelintir saja yang sama Nabi Musa. Allah Ta'ala sesakkan mereka selama 40 tahun. 40 tahun sesak berpusing di tempat yang sama. Di semenanjung Sinai pada hari ini. 40 tahun berpusing tak jumpa jalan. Sehingga mati generasi yang hidup pada masa awal itu. Lepas 40 tahun lahir orang muda yang jadi tua dan anak-anak jadi orang muda. Disambung oleh Yusha' bin Nun alaihi salam dengan semangat jihad dan ikhlas pada Allah Ta'ala, mereka boleh masuk ke Palestin dengan berbagai ujian. Ada yang berjaya, ada yang gagal. Setelah mereka masuk ke Palestin dan berjaya memerintah Palestin dengan kitab Taurat, tiba-tiba mereka meninggalkan kitab Taurat, tak beramal dengan hukum Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengajar mereka, diserang oleh musuh, dihalau dari Palestin, hidup merempat di padang pasir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Seorang ulama mengatakan 1000 tahun. Mereka mereka selama 1000 tahun. Mengikut riwayatnya, tak ada Nabi melainkan seorang perempuan dari keturunan Nabi. Perempuan itu mengandung, suaminya mati, zuriat Nabi. Mereka jaga perempuan itu dengan harapan supaya lahir daripada seorang Nabi dan Rasul yang memimpin mereka. Mereka jaga, akhirnya perempuan melahirkan anak lelaki. Allah Ta'ala lantik jadi Nabi. Ada ulama mengatakan Nabi ini ialah Nabi Syamun. Ada ulama kata nama Syamwil. Syamwil. Ada ulama kata nama lain, itu khilaf. Yang pentingnya Nabi. Quran menyebut dia Nabi. Sama ada Syamun, Syamwil, itu nama saja, khilaf nama saja. Lahirlah seorang Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala yang mengajar mereka akan kitab Taurat, kitab Allah Ta'ala. Masa itu belum muncul Nabi Daud lagi. Nabi Daud dah ada, tapi masih belum saya, masih muda lagi. Nabi Syamun yang mendahului ini. Mereka tahu ini Nabi mereka, hidup dalam buangan. Tuhan mengesahkan, alam ta'dal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu nabiy lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Adakah kamu tidak tahu, wahai Muhammad, akan satu kisah tentang pemimpin Bani Israel selepas Musa alaihi salam? Mereka berkata kepada Nabi mereka, Nabi Syamun atau Samuel, atau nama yang lain, khilaf kalangan ulama Bani Israel. Ib'ats lana malikan, sila lantik seorang raja kepada kami. Dengan Nabi ni jadi tok lebah je, tak layak dipimpin. Banyak perangai kita lah jadi tok lebah je, tok imam sembahyang layak lah. Mitok Nabi tu lantik lah, mu tak layak. Lantiklah kepada kami seorang raja untuk memimpin kami. Nuqatil fi sabilillah, kami sanggup berperang pada jalan Allah.
Kalau ada seorang raja yang boleh memimpin kami, kami bersedia untuk berperang. Sabil menegakkan agama Allah, menegakkan kitab Taurat. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Bersabdalah Nabi itu, aku bimbang bila Allah Ta'ala wajibkan kepada kamu berperang, nanti kamu tak mahu pergi berperang. Sekarang ni kamu cakaplah semangat, berani, belajar bergayung, belajar silat, belajar main senjata, belajar apa, gayung puluk je. Sebab ada jamu. Bila ada musuh sungguh, lakau 1000 lari. Nabi kata mereka, banyak orang pandai lakau 1000, lakau sembah tu pun lakau 1000. Tak boleh nak lawan. Kata Nabi mereka begitu. Qalu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Mereka berkata, bagaimana kami tak sanggup berperang pada jalan Allah, pada kami telah dihalau dari kampung halaman kami, keluarga kami, anak pinak kami, hidup merempat, susah, tinggal kampung halaman, dihalau jadi pelarian. Pelarian ni bukan hijrah ni, pelarian. Lari-lari tu. Kalau hijrah ni nak perang balik, ni nak lari tu ni. Nak lari. Bagaimana? Falamma kutiba alaihimul qital tawallau ila qalilan minhum. Maka kata diwajibkan ke atas mereka berperang, kebanyakan mereka berpaling, tak mau berperang, malaikat sedikit sahaja. Akan diceritakan bukan. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui berkenaan orang-orang yang zalim, yang cakap saja zalim terhadap Nabi mereka, terhadap agama mereka. Bercakap besar jadi semangat berdegar-degar. Semangat berdegar-degar, orang tua kata. Cakap berdegar-degar, tahi lekat celah gelegor. Dak ni tu hutan tu, beruk atas rumah. Tu orang tua pandai. Lekat celah gelegor. Takut nak turut tanah, berani. Lalu ditafsirkan kisahnya. Ditafsirkan kisah oleh Al-Quranul Karim. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Dan berkatalah pada mereka oleh Nabi mereka, Nabi Syam'un ataupun Nabi Syamwil ataupun nama yang lain, Allah Ta'ala telah melantik kepada kamu Talut menjadi raja, calon Allah Ta'ala. Talut menjadi raja. Talut ni ialah seorang penjual air. Seorang penjual air. Setengah ulama kata dia seorang yang kerjanya menyamuk belulang. Orang yang kerja keras, kerja kasar. Hidup dalam buangan, hidup merempat, maka kerjalah. Sudah tentulah dalam keadaan yang susah. Tuhan lantik Talut menjadi raja. Kata Nabi mereka, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kata mereka, bagaimana lantik dia jadi raja pada kami? Kalangan kami banyak orang yang berhak menjadi raja. Dia tak ada harta. Dia ni seorang yang tak ada harta, tak ada duit. Rupanya kalau jadi raja ni bagi duit orang. Jadi perangan nak suruh bagi duit. Pilih pemimpin nak boleh bagi duit. Bukan pemimpin yang berani, pemimpin yang bijak, yang pandai. Hak boleh bagi duit. Siapa bagi duit, dialah layak jadi pemimpin. Ini perangai Bani Israel zaman dulu. Punah orang Islam kalau ada perangai ini. Zaman sekarang orang panggil money politik. Politik wang, politik duit. Pilih pemimpin dengan duit. Bagi duit, boleh jadi pemimpin. Bagi duit, boleh jadi wakil rakyat. Bagi duit, jadi orang yang nombor satu. Jadi pemimpin. Ini perangai Yahudi Bani Israel yang dilaknat oleh Allah. Allah Ta'ala nanti dengan diwahyukan pada Nabi seorang bernama Talut. Kata mereka, Talut tidak layak. Kalangan kami ni banyak orang yang kaya, yang duit banyak. Mengapa tak latih duit banyak ni?
yang kaya ni. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kata Nabi itu, Nabi bersabda, Allah Ta'ala yang pilih dia, bukan aku pilih. Allah Ta'ala yang pilih dia untuk kamu. Allah yang pilih dia untuk kamu. Allah beri kepadanya ilmu dan tubuh badan yang gagah perkasa. Taluk bukan sembarangan. Taluk ni seorang yang berilmu dan seorang yang punya tubuh badan yang gagah perkasa. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah Ta'ala beri kerajaan pada siapa yang kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, kurnianya lagi Maha mengetahui. Allah Maha luas, kurnianya lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala tahulah siapa yang layak. Ini secara wahyu. Dilantik secara wahyu. Nabi yang pilih ni. Bukan mesyuarat orang ramai. Nabi yang diwahyukan oleh Allah. Daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk, aku pilih dia kerana dia ada ilmu. Seorang yang gagah perkasa untuk berperang, memimpin kamu. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata mereka oleh Nabi mereka, inna ayata mulkihi, tanda kerajaannya. Allah Ta'ala buktikan dia layak jadi raja. Tunjuk suatu benda yang luar biasa. Ayatikum tabutu fi sakinatu min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Akan datang tabut. Tabut ialah peti yang ada dalamnya pesaka Nabi Musa, Harun, kitab Taurat. Ada ulama katanya pesaka tu ialah tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Harun, sepatu Musa, sepatu Harun, dan cebisan kitab Taurat yang masih ada. Taurat yang masih ada dalam kitab ini. Kepada mereka seperti azimat. Kalau ada peti ni, mereka jadi gagah berani. Di dalamnya ada sakinah, ketenangan, keberanian. Kalau ada, macam azimat lah. Ini hebat peti ni. Mengikut ulama yang ada sekarang ni, Yahudi duk cari peti ni. Gali. Buah Masjid Aqsa bergali sana ni, nak cari peti ni. Peti ni akan dibawa oleh malaikat. Malaikat bawa peti. Mengikut riwayat, dibawa oleh kereta, dibuat atas kereta keldai, ditunduk oleh lembu. Seekor lembu bawa, 2 ekor lembu erek. Kereta kuda ni, malaikat memandu dia, tak nampak. Itu mengikut Israeliat lah. Israeliat mungkin mari begitu saja, wallahu alam, kita tak tahu. Ulama tafsir meriwayat macam-macam. Dibawa peti itu, mari semua peti itu. Ada di dalamnya tongkat Musa, tongkat Nabi Harun. Dan pesaka peninggalannya. Kitab Taurat. Yang lama disimpan. Inna fi dzalika ayatan lakum in kuntum mu'minin. Itu menjadi tanda pada kamu, bukti pada kamu kalau kamu beriman. Akhirnya mereka beriman. Maka Talut diisytihar, ditabar menjadi raja. Dan Talut melakukan kerahan tenaga. Suruh daftar. Daftarlah. Riwayat kata sampai 70,000 atau 80,000 daftar. Termasuk daftar tu Daud alaihissalam. Seorang pemuda nama Daud. Belum Nabi lagi Daud. Tapi dah Nabi lah, belum Rasul, Nabi Daud. Daud ni dilihat tubuh dia tak apa besar mana, tak mana, macam mana. Layak ke ni? Talut kata. Dia mari. Allah Ta'ala tunjuklah. Lalu ditanya dia, interview lah. Bagaimana kekuatanmu? Menggagah tak mana? Daud kata, saya kerja jaga kambing. Kalau singa mari nak takak kambing saya pegang mulut, saya tarik dulu. Satu riwayat kata. Saya sayak dua. Saya pegang singa, pegang mulut, saya sayak dua. Nabi Daud kata. Memanglah dalam mukjizat Nabi Daud ni melembutkan besi. Akan disebut dalam ayat yang kemudian. Dengar begini, orang muda ni hebat ni. Kita akan baca kisahnya kemudian. Wallahu a'lam.
tafsir surah Al-Baqarah ayat 249 hingga 252. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtaba ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu walladhina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudihi. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Walamma baradu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fazamuhum biidznillah. Wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahul mulka wa al-hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Maksudnya, kemudian apabila Talut, yakni Raja Talut yang telah dilantik menjadi raja oleh Bani Israel, keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia, yakni Talut, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukanlah ia dari pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia pengikutku, kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangannya sahaja. Setelah diingatkan demikian, mereka meminum juga dari sungai itu dengan sepuas-puasnya, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tidak berdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Berapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang besar dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Oleh sebab itu mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Dan sesudah itu Allah memberikan kepadanya, yakni Nabi Daud, kuasa pemerintahan dan hikmah pangkat kenabian, serta diajarkannya apa yang dikehendakinya. Dan kalau Allah tidak menolak setengah manusia yang engkar dan derhaka dengan setengahnya yang lain yang beriman dan setia, nasai rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi Allah sentiasa melempah kurnianya kepada sekalian alam. Begitulah ayat-ayat Allah yang kami baca kepada wahai Muhammad SAW dengan sebenarnya. Sesungguhnya engkau termasuk di kalangan mereka yang dilantik menjadi Rasul. Kita telah baca minggu lalu tentang kisah kaum Bani Israel yang telah meninggalkan kitab Taurat, tak beramal dengan hukum Allah, menyebabkan berlakunya maksiat dan dosa yang tersebar dengan luas.
Kalau Allah menurunkan bencana terhadap Bani Israel dengan Palestin ditakluk oleh musuh. Mereka dibunuh beramai-ramai. Dia cari di celah-celah rumah dan celah lorong. Kecuali mereka yang berjaya melarikan diri. Meninggalkan Palestin, hidup di padang pasir, merempat selama beberapa tahun. Lalu Allah lahirkan kalangan mereka seorang Nabi, Syam'un. Setelah mereka puas hidup setelah padang pasir, mereka minta supaya Nabi itu pohon pada Allah lantik seorang raja. Seorang raja. Kerana mereka tak percaya Nabi ini jadi raja, tak boleh. Nabi tak boleh merintah. Nabi layak baca doa je. Nabi ini layak jadi imam sembahyang. Nak pimpin negara tak boleh. Mereka harap supaya lantik seorang raja. Malah Nabi ini dia tawaduk. Dia tak minta jawatan. Lalu Nabi mohon kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji Bani Israel. Dia mewahyukan kepada Nabi itu melantik seorang yang bernama Talut menjadi raja mereka. Dicarikan Talut. Talut ni dipandang orang biasa saja. Ada ulama mengatakan dia kerja samak belulang. Bersih belulang, jual belulang. Ada ulama kata dia ni penjual air. Tapi seorang yang bijak, yang pandai, kalangan masyarakat Bani Israel. Bani Israel tak setuju. Kerana Talut ni orang miskin, tak boleh bagi duit. Pilihlah kalangan yang kaya, kerana kami ramai yang kaya. Kalau jadi raja boleh bagi duit. Bagi duit pada orang ramai. Dia kaya, jadi raja saja je. Nabi kata, Allah yang melantik dia, bukan aku lantik. Allah lantik dia kerana dia ada ilmu. Dan dia seorang yang bijak, seorang yang gagah perkasa, yang layak untuk memimpin kamu berperang. Membabaskan Baitul Maqdis, membabaskan Palestin. Allah Ta'ala buktikan dia layak menjadi raja kamu dengan kedatangan tabut. Tabut ialah peti. Disimpan di dalamnya pesaka Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Iaitulah peninggalan kitab Taurat, tongkat Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada ulama mengatakan termasuklah sepatu. Peti ini dianggap sebagai azimat. Kalau ada peti ini, mereka akan bersemangat, mesti menang berperang. Nabi kata, Allah Ta'ala akan bawa peti ini melalui malaikat. Malaikat yang bawa. Macam-macam kisah. Ada mengatakan bahawa peti ini dimuat di atas kereta lembu, ditunduk oleh 2 ekor lembu betina. Tak ada gemalanya malaikat yang tak dapat dilihat. Betul yang Nabi itu kata. Ada riwayat kata cara lain. Wallahu a'lam. Quran tak sebut detail. Dalam kisah orang-orang Yahudi ada sebut cerita ini. Ternyata bahawa Talut dilantik menjadi raja. Setelah ditabal, Talut mengerahkan Bani Israel untuk daftar diri menjadi tentera untuk berjihad, membebaskan Palestin. Mengikut riwayatnya, antara yang datang ialah Daud, seorang pemuda nama Daud. Daud ni gembala kambing. Biasalah bila temuduga ni tanya interview lah soal. Di mana Talut lihat Daud ni orang muda. Bukanlah nampak gagah sangat. Ini adalah kisah Israeliat. Talut tanya, bagaimana kepandaian kamu, kekuatan kamu? Kata Daud, antara kekuatan saya pegang kambing. Kalau singa datang nak tangkap kambing saya pegang mulut, saya koyak kambing, singa tu dua. Gagah Nabi Daud ni. Saya boleh koyakkan singa. Memanglah dalam Quran menyebut Nabi Daud ni, setelah jadi Nabi, ada mukjizat dia melembutkan besi. Itu cerita Israeliat. Israeliat ni ada betul dan ada yang tak betul. Satu cerita. Dan Daud menyertai bala tentera.
Setelah siap bala tentera, dibuat latihan cukup, maka bergeraklah Talut dengan bala tenteranya. Falamma fasala Talut bil junud. Setelah Talut bergerak dengan bala tenteranya menuju ke arah medan peperangan, qala innallaha mubtaliikum binhar. Kata Talut, Allah Ta'ala akan uji kamu dengan sebatang sungai. Sungai itu ialah sungai Jordan hari ini. Mereka belajar Jordan, tahulah ada sungai di Jordan, sempadan antara Jordan dan Palestin. Sampai hari ini ada sungai itu. Mereka lalu padang pasir, habis segala bekalan. Minuman habis, sangat lapar, sangat dahaga. Allah Ta'ala akan uji kamu dengan sebatang sungai. Mengikut riwayat As-Suddi, salah seorang ulama tafsir, mengatakan bahawa jumlah mereka 880,000 tentera. 80,000 anggota, 80,000 anggota tentera. Jumlahnya sangat besar. Memanglah rasa banggalah mesti menang berperang. Mereka tak tahu bahawa tentera Jalut yang kafir itu berlipat kali ganda lebih ramai daripada mereka. Ramai lagi dengan senjata yang cukup. Mereka daripada padang pasir. Senjata ala qadar saja. Kata Nabi mereka, kata Talut, Allah Ta'ala akan uji kamu di sebatang sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang minum air sungai ini, dia termasuk kalangan yang boleh mengikut aku. Barang siapa yang minum air sungai ini, yakni minum dengan sebanyak-banyaknya. Kalau minum dengan banyak, dia tak boleh ikut aku. Wa man lam yata'amhu, barang siapa yang tidak makan, tidak makan. Ini perkara menarik. Tidak makan, pasti tidak minum. Yata'amhu. Dalam bahasa Arab, syariba yashrabu, minum. Ta'ima yata'amhu, makan. Wa man lam yata'amhu, barang siapa tak makan, fa innahu minni, boleh ikut aku. Memang dalam bahasa Kelantan, Terengganu masih ada lagi makan air, makan teh, makan kopi. Masih ada. Rupanya bahasa Quran ada begitu. Ini sangat menarik. Mana Allah Ta'ala minum saja. Illa man yaghfatan biyadih. Kecuali mereka yang minum secebok tangan saja. Allah Ta'ala izin minum air sungai secebok tangan. Tak boleh lebih pada itu. Barang siapa yang minum lebih, bukan minum untuk makan lah tu. Orang Pasar Timur kata, orang tu kata kedarah. Yang kedarah air, yang makan air sebanyak-banyaknya, tak boleh ikut. Kecuali yang minum secebok saja. Ini pantang larang dia. Allah Ta'ala uji mereka dengan sebatang sungai. Setelah dalam keadaan terlalu dahaga. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka kebanyakan mereka minum sebanyak-banyaknya. Yang makan, bukan minum. Malaikat sedikit saja. Ada ulama mengatakan daripada 80,000 ni 76,000 minum sebanyak-banyaknya. Tinggal 4,000 saja. Mengikut riwayat As-Suddi dan ulama sependapat dengannya. Mengikut riwayat dalam Sahih Bukhari dan lain-lain, tinggal 313 orang sama ahli Badar. Daripada 80,000, 313 orang yang ikut arahan, minum secebok saja. Malaikat sedikit saja. Falamma jawazahu alladhina amanu ma'ahu. Setelah mereka melangsungkan perjalanan dan orang beriman dengannya, ia ikut, qalu, berkatalah mereka minum banyak tadi, yang minum banyak, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihim. Berkatalah mereka yang minum sebanyak-banyaknya, kami tak mampu nak lawan Jalut. Jalut ramai sangat. Sepatutnya yang minum banyak tu kuatnya. Rupanya minum banyak ni berat perut. Jadi malas. Tak bersedia. Tak boleh lawan. Jalut ni kuat. Badan tentera ramai. Qala yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah mereka yang percaya mereka bertemu dengan Allah.
sama ada menang ataupun mati syahid. Yang jumlah mengikut riwayat As-Sudi tadi 4,000 saja. Mengikut satu riwayat 313 orang. Jumlahnya sedikit. Mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Ada ulama mengatakan yang kata ni ulama-ulama Bani Israel. Ahli ilmu mereka yang faham agama berkata, tak mengapa jumlah kita sedikit, kerana dalam sejarah perjalanan manusia beberapa banyak pasukan yang sedikit boleh mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan izin Allah. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bila Allah Ta'ala berjanji nak menolong kita, maka kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada masalah. Kerana kemenangan daripada Allah Ta'ala. Yang sebab itu Allah sebut pada umat Islam, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Dengan makna menyediakan kekuatan bukan mesti sama dengan musuh. Yang penting dengan ikhlas. Kemampuan kita banyak mana. Qadar kita banyak mana. Kalau sama dengan musuh, lebih kuat, itu lebih baik. Kemampuan qadar itu saja. Jangan sembunyikan kemampuan. Yang sanggup bagi sumbangan 10,000, beri dia RM500. Orang kampung tengok, oh banyak RM500, padahal dia boleh beri 10,000. Ini tidak ikhlas. Ada orang yang mampu bagi RM10. Itu je pada dia, bagi RM10, ikhlas. Ikhlas. Allah tahu mereka ikhlas ni. Bila beri sumbangan sekadar kemampuan, maka datang pertolongan Allah Ta'ala. Berapa banyak pasukan sedikit boleh mengalah pasukan dengan izin Allah. Walamma barazul Jalut wa junudihi, setelah mereka mara dan ternyata nampak tentera Jalut. Jalut ni raja yang kafir dengan tentera yang ramai. Qalu, mereka berkata, berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, curahlah kesabaran ke dalam diri kami dan tetapkanlah pendirian kami. Jangan lari daripada medan perang. Dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Mereka berdoa kepada Allah. Dengan jumlah yang sedikit, dengan ikhlas mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, sudah tentulah dengan strategi yang baik, taktik yang baik, taktik yang pintar, yang pandai. Fahazamuhum biiznillah, lalu Allah Ta'ala binasakan, lalu mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah Ta'ala. Mereka mendapat kemenangan. Wa qatala Dawud Jaluta wa atawahu al-mulka wal hikmata wa 'allahu mimma yasha. Dan Daud telah berjaya membunuh Jalut. Mengikut riwayatnya, riwayat Israiliyat mengatakan, Talut berjanji, kalau kamu berjaya bunuh Raja Jalut ni, aku kahwin dengan anak aku. Biasalah dalam hikayat zaman dulu, kalau berjaya kahwin dengan puteri raja. Itu hikayat lah. Dan Israiliyat ada sebut. Itu cerita sampingan saja. Nabi Daud tak ada niat itu. Niat ikhlas. Dan memanglah mengikut riwayatnya, Daud berkahwin dengan puteri Raja Talut. Raja Talut berkahwin, dan Allah Ta'ala lantik Nabi Daud menjadi raja, dan Talut menyerahkan takhta kerajaan kepada Nabi Daud AS. Wa 'allamahu mimma yasha. Allah Ta'ala ajar Daud dengan ilmu yang dikehendaki oleh Allah. Antara ilmu membuat baju perang, baju rantai. Kerana Nabi Daud AS diberi mukjizat melembutkan besi. Besi boleh dilembutkan tangan saja. Lalu dia buat baju rantai dengan tangan dia. Baju rantai ni baju yang tak boleh tembus oleh panah, oleh senjata. Nabi-Nabi pun menyediakan kekuatan, bukan pakai ilmu kebal mandi minyak, tidak. Itu cara kampung mandi minyak ni. Allah Ta'ala suruh menyediakan kekuatan, menyediakan, lepas tu berdoa pada Allah Ta'ala. Persediaan perang tu mesti ada senjata yang cukup, Allah beri hikmat. Dalam kesan sangat menarik, dihuraikan oleh hadis. Nabi sebut dalam hadis, khairus sahabati arba'ah wa khairur rayati arba'umiyah wa khairul juyushi arba'atu alaf
lan yughlaba min al-ithnai 'asharata min qillah. Sebaik-baik bersahabat 4 orang, kata Nabi. Sebaik-baik pasukan 400. Sebaik tentera 4,000. Tak boleh dikalahkan jumlah 12,000. Ini ada hadis. Riwayat Tirmizi. Sebaik-baik musafir 4. Memanglah sesuai dengan kereta hari ini. Driver seorang sebelah dia, lepas tu duduk belakang 2 orang. Sebaik-baik bersahabat 4 orang, kata Nabi. Jangan musafir seorang diri, tidak boleh. Sebaik-baik bersahabat 4 orang. Sebaik-baik pasukan 400. Sebaik tentera 4,000. Kalau jumlah kamu 12,000, tak boleh dikalahkan dengan sebab jumlah 12,000. Dengan makna orang Islam yang beriman, yang bijak, yang pintar, jumlah 12,000 boleh mengalahkan musuh yang boleh 4 kali ganda. Ini Nabi sebut. Memanglah sejarah Islam begitu. Jangan orang Islam mengalami sejarah ini. Jadi Talut dengan Nabi Daud telah berjaya mengalahkan Jalut. Dan Jalut dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam, dan Allah Ta'ala kurniakan Nabi Daud menjadi raja. Setelah menjadi pengelima, jadi raja, memerintah, dan Allah Ta'ala menyatakan hikmah berperang. Walau la da'allahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasatil ard walakinna Allah dzu fadlin 'alal alamin. Kalau Allah tidak menjadikan manusia menolak setengah yang lain, yang benar menolak yang salah, yang adil menolak yang zalim, yang benar berperang dengan yang tidak benar. Sebab begitu Allah jadikan. Jadi teori barat yang mengatakan peperangan taklah dihapus, teori kosong, tak boleh. Dan Allah Ta'ala jadikan manusia mesti bertarung sehingga hari kiamat. Nak hapuskan peperangan tak boleh, kerana ada manusia yang ikut syaitan, ada manusia ikut Allah Ta'ala. Kita tak boleh halang manusia ikut syaitan. Kalau tak ada perang, kita halah pada yang ikut syaitan. Dan sebab Allah Ta'ala mengizinkan kita menentang kezaliman, menentang penceroboh walaupun dengan perang. Peperangan adalah penyelesaian yang paling akhir dalam Islam. Perdamaian hendaklah diutamakan. Damai dulu, lepas tu baru perang. Perang ni akhir. Kalau degil juga dia nak berperang. Allah Ta'ala izinkan berperang. Ini hikmat yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala kurnia kelebihan kepada alam ini untuk selamatkan. Antaranya ialah dengan berlakunya peperangan, supaya yang benar menolak yang salah. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa innaka minal mursalin. Begitulah ayat-ayat Allah yang kami baca pada Muhammad. Kisah Nabi Daud dan Talut berperang disebut dalam kitab Taurat. Disebut dalam kitab Nabi-Nabi zaman dahulu. Nabi Muhammad seorang yang buta huruf, tak tahu membaca, tak tahu menulis, dilantik menjadi Rasul, diberi Quran, menandakan Quran daripada Allah. Mekah, tempat lahir Nabi ini, kawasan yang paling terpencil dalam dunia, di tengah padang pasir, tak ada tamadun, tak ada sekolah, tak ada pelajaran, tetapi diberi ilmu. Di mana mukjizat Quran yang pertama, ayat suruh kita membaca, Iqra, suruh baca, dan Al-Qalam, menulis dengan qalam. Tetapi Nabi sendiri tak tahu baca, tak tahu menulis. Nak dapat ilmu orang lain mesti baca, mesti menulis. Nabi tidak. Allah Ta'ala tidak tahu baca atau menulis untuk menegakkan Quran daripada Allah Ta'ala suruh. Bukan Nabi Muhammad karang, tidak. Yang penting dapat ilmu. Jadi Nabi dapat ilmu dengan itu. Itu istimewa dari Muhammad SAW. Jadi bila Nabi baca kisah ni kepada orang Yahudi di Madinah, surah Baqarah sama surah Madaniyah. Surah itu di Madinah. Jadi baca pada orang Yahudi, Muhammad dapat mana cerita macam ni? Sudah tentulah dia seorang Rasul. Begitulah ayat-ayat Allah yang kita baca pada Muhammad. Kamu baca pada orang Yahudi, baca pada manusia, wa innaka laminal mursalin, dan engkau sebenarnya daripada Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Percayalah diri Muhammad, kamu ni Rasul. Tuhan suruh Nabi percaya diri dia sendiri. Dan orang lain percaya pada Nabi, Nabi Rasul yang sebenar dipilih oleh Allah. Bukan Nabi lantik diri sendiri, Allah Ta'ala yang lantik. Antara dalilnya ialah mukjizat Al-Quranul Karim. Ilmu-ilmu dalam Quran termasuk ilmu sejarah. Ilmu cerita zaman dulu yang tak ada dalam kitab yang lain melainkan dalam kitab Allah. Kitab Allah, Taurat dan kitab yang lain mengesahkan kisah ini. Quran juga mengesahkan kisah ini. Menangkan Quran daripada Allah, Muhammad dilantik oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.